الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله إن الله غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والفقهاء والمحدثين، ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، إن الأصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama kalinya dan selama-lamanya saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga sidang jemaah sekalian, agar sama-samalah kita yang pada pagi hari ini bila mana Allah Subhanahu wa taala izinkan kita sekali lagi untuk berada di atas muka buminya dalam hal keadaan diujinya kita ni dengan pelbagai musibah, bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah daripada tujuan PKP yang mana disebut, yang mana diulang untuk kita faham, bukan sekadar daripada PKP hanyalah perintah kawalan pergerakan, tetapi PKP adalah daripada pulanglah, kembalilah kepada pencipta. Pulang kepada pencipta. InsyaAllah
mudah-mudahan tuan-tuan kita akan lebih faham. Bukan hanya disebut sebagai perintah untuk kita ni duduk di rumah diam-diam, tetapi diperintahkan untuk kita ni tuan-tuan buat apa? Kembali merenung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali menginsafi daripada sekalian dosa-dosa yang kita buat. Maka itulah tujuan PKP, untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa abang semua sihat no? Alhamdulillah. Saya tuan-tuan pasal apa bimbang juga, kadang-kadang bukan apa benda dah takdir jadi. Kadang-kadang kita tak ada nak bersuara. Main-main pagi ni tak ada dah kawan kita. Faham ke tak? Pasal apa tak tahu, pasal duduk rumah diam-diam. Memang tak keluar sungguh lah, tak ada dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kita tahu tapi tak boleh pi. Pasal apa? Tak boleh nak lepas 10 kilo. Kan? Jadi Allahu akbar, Allah Taala pertemukan kita lagi tuan-tuan pada hari ni, pagi ni, untuk apa dia kita mensyukuri lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berbakti lagi. Baik, saya nak ajak tuan-tuan dan yang mana hadir, yang mendengar pada pagi ni, untuk kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh kita ni masih lagi PKPB pula kan. Habis PKPP, PKPB, lepas tu PKP, ulang balik. Depa buat lawak boleh noh, macam dengan cerita Piramli. Hari ni rumah kat Pah, kat Tipah. Esok rumah kat apa? Tahu, saya pun tak tahu. Sampailah Abang Jamil mampus. Jadi tuan-tuan, hak tu bukannya orang kata sebagai orang kata pada canda ataupun daripada sandiwara, tapi begitulah hakikat dia. Kita ni kembali kepada Allah Ta'ala. Baik, kita nak tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampailah kepada 157, juzuk yang kedua, muka surat 24. Apa Allah Ta'ala kata? Ini yang kata beruntungnya kita tuan-tuan jadi orang Islam. Ni yang kita ni tuan-tuan, nikmat jadi orang yang beriman. Pertama, untung jadi orang Islam. Hak kedua, nikmat jadi orang yang beriman. Tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada satu pun sabit hadis baginda Nabi SAW kata daripada apa yang mengenai setiap daripada orang mukmin ni, walaupun ditusuk dengan selumbak, walaupun masuk orang kata selumbak, tahu selumbak tu, kita orang lama dia faham selumbak ni. Baru-baru ni selumbak dia tak kerti, kayu kecil masuk duri, tercucuk dengan jarum kecil, kena hak tu pun bagi pahala walaupun sakit. Apatah lagi Allah Ta'ala uji kita tuan-tuan pada ketika ini, mana yang Allah Ta'ala rakamkan, yang mana Allah Ta'ala bagi ujian tersebut kepada baginda Nabi SAW untuk kita ambil manfaat. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya pertama sekali bila baca ayat ni, saya sendiri pun jadi takut. Dan saya pun jadi kadang-kadang Allahu akbar, bimbang. Takut-takut kita ni sebut dekat orang, tapi kita sendiri tak boleh nak hadap. Apa-apa pun tuan-tuan, apa yang berlaku pun, macam mana keadaan sekalipun, kita kena redha, kena tabah hati, sebab Allah Ta'ala bagi jaminan. Ni bagi kuat balik. Mula-mula takut nak macam ni, pasal Allah Ta'ala kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami akan uji, dan selagi akan uji, dan kami uji, maknanya ada dah daripada perjalanan hidup kita ni tuan-tuan, sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Mula daripada mana? Keluar saja kita ni tuan-tuan, dalam perut mak kita ni, keluar mai ke dunia ni, Allah Ta'ala kata dah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dan kami akan uji kamu, minal khawfi, kami akan balakan kamu,
kami akan bagi daripada tarbiyah. Ni orang akan tengok lagu ni. Sebab apa? Bala banyak daripada terjemahan dia. Yang kita nak kena tengok makna musibah. Yang kita nak kena tengok daripada makna ujian. Sebab tu tuan-tuan, mai dalam keadaan ni, kita duduk waktu orang kata dilanda dengan coronavirus. Nak bagi tahu untuk kita ni faham satu lagi, apa dia? No, sifat Allah subhanahu wa ta'ala daripada asma'ul husna dia, iaitulah Allahul Latif. Allah yang maha latif. Kita nak sebut apa? Lemah lembut. Dan diterjemah lagi, latif ni tuan-tuan dengan kasih sayang. Diterjemah lagi, Allah Ta'ala bagi kita ni tuan-tuan untuk kita hadapi satu-satu musibah tu dalam keadaan kita ni tak adalah sampai jadi macam mana orang yang zalim, orang yang kafir. Ni tuan-tuan. Macam mana nak bagi faham? Saya duduk tengok tuan-tuan bela gini. Sebab tu kita baca satu-satu ni, kita boleh tengok hadapi benda-benda ni, insya-Allah kalau kita faham, kita amati dan juga kita ditengok tindik balik, Allahu Akbar, kasih sayangnya Allah Ta'ala ni. Macam mana kasih sayang Allah Ta'ala ni dia buat kat aku ni macam-macam. Sebab tu Allah Ta'ala kata bila mana ujian, bila mana musibah kena kepada orang yang beriman, itu bukan makna menghina, tetapi itu adalah mengangkat daripada darjat dia. Itu adalah mengkuatkan daripada keimanan dia. Itu meninggikan daripada mana? Martabat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tak mau jadi daripada kalangan orang kafir yang bila mana tuan-tuan ditimpa dengan musibah, itu merupakan daripada penghinaan, itu merupakan daripada cercaan, itu merupakan daripada mana tuan-tuan? Adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala yang ditimpa kena di dunia dan di dalam akhirat sana. Kita dah Allah Ta'ala bagi di sini tuan-tuan untuk clear, buang di sini. Di akhirat tak payah dah duk kena daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata tu dia yang kata Allahul Latif. Dia kasih sayang tuan-tuan. Sebab tu dibaginya pahala bila mana kita ni ditimpa dengan ujian. Maka Allah Ta'ala bawa main dengan apa dia? Bayan bagi bisyai'in, daripada ujian. Minal khawf, daripada rasa takut, rasa bimbang, keluh kesah, macam-macam khawatir dia panggil. Khawatir ni apa dia? Lintasan hati. Tambah-tambah pula dia duk buat lanjut PKP ni, Allah aku tak boleh pergi kerja lah, nak menega tak boleh. Dia kata duit KWSP pun pelan susuk, dia kata no, duk baca lah. Mula duduk baca dalam kepala. Baca dalam kepala ni maksud apa dia? Dia nak atok mana ni, nak kontrol, nak macam mana ni, nak kawal dengan sekolah pula tu, nak kena beli peranti baru, nak beli gadget. Pasal apa anak-anak tak boleh ikut pergi, ada TV didik pun pakai kita duduk didik di rumah tak ini, dia kata. Beli hak cokiang-cokiang tak mau. Lampau budak-budak ni. Faham tak? Dia kata kita beli Huawei sudah. Huawei no. Cuma saya tak tahu sebut. Hak biasa sudahlah 300 nak tak mau. Nak apa dia? iPhone mampu faham. iPhone tak mau, hak yang second, nak beli hak baru. Apa dia? iPhone 12 tu dia. Nak bergaya kah? Nak ngaji? Ada dia nak ngaji tu, nak tengok gambar cikgu tu. Tuan-tuan banyak akal semua tu. Tu baru cabaran nak mengajar, nak beli bagi anak keperluan. Tu pun Allah Ta'ala kata rasa bimbang. Tu satu, banyak lagi lah. Dengan bini lagi lah. Dengan kesihatan lagi. Sebab tu Nabi SAW bila mana dilanda dengan rasa takut. Ni tuan-tuan, ayat ni Nabi SAW nak ajak kepada kita untuk berzikir banyak. Bila diuji bukannya untuk kita ni melalui, Tuhan ni tak adil lah, awak yang bagi kena kat aku, orang lain tak kena pun. Tu nak lagi stres kita ni. Tu nak lagi kita ni jadi kalang kabut. Tu nak jadi lagi kita ni orang yang patah semangat. Tapi sebenarnya Nabi SAW nak ajak kita. Allah Ta'ala nak ajak kita. Untuk apa dia? Ni yang kita PKP ni, pulang kepada pencipta. Bila mana kita rasa takut tuan-tuan, Nabi SAW bila mana berada dalam keadaan takut, Nabi baca doa, Nabi baca zikir. Huwallah, Allahu Rabbi, la syarikalah.
Kita takut saja tuan-tuan, kita bimbang, kita keluh kesah saja tuan-tuan. Zikir huwallah Allahu Rabbi la syarikalah. Tersebut di dalam kitab Al-Azkar bagi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada membicarakan zikir-zikir yang mana disunatkan untuk kita ni sebut ketika keadaan kita ni menghadapi musibah. Takut, bimbang. Sama ada kita ni tuan-tuan takut dengan pemerintah, sama ada kita ni tuan-tuan takut dengan orang yang zalim, sama ada kita ni tuan-tuan takut dengan orang yang mana kafir yang akan menzalimi dan juga menyakiti kita. Nabi suruh baca huwallah Allahu Rabbi la syarikalah. Huwallah Allahu Rabbi la syarikalah. Bukannya takut duk pergi minta simpang untuk nenek, cucu nak lalu. Ni duk minta yang bukan-bukan. Malam-malam takut kan orang tua dulu rajin duk buat lawak kan, nak bagi tidur dengan anak dia. Tidur adik, tidur. Dengar burung hantu duk bunyi set. Duk koyak kain kapan. Siapa budak mati? Lena budak tu. Kan, tuan-tuan dah bisa dengar kata ni. Tak mau lena ke budak-budak tu? Dia suruh. Apa dengar tu? Bunyi dah burung hantu saya duk koyak kain kapan. Bila lah kerja burung hantu tutup koyak kain kapan. Yang taunya orang duk mandi je. Dia duduk koyak kain kapan. Burung tu tak pernah duduk koyak kain kapan. Takutnya baca apa dia? Wallah Allahu Rabbi la syarika. Nabi ajak lagi tuan-tuan, bila mana kita ni bertemu dengan pemerintah yang zalim, ataupun kita ni berada di ataupun ternampak daripada kumpulan orang kafir yang ramai, bila mana kita ditakuti, rasa bimbang mereka ni akan buat zalim kepada kita, Nabi suruh baca Maliki Yaumiddin. Ulang, Maliki Yaumiddin. Ini rasa takut. Bila mana Nabi SAW berada di medan pertempuran, yang mana Nabi SAW baca saja daripada ayat ni, sahabat-sahabat tengok daripada malaikat yang turun tampak kepala orang kafir ni daripada depan dan belakang sampai pelanting mati. Apa dia tuan-tuan? Baca daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata ayat yang kadang-kadang kita ni baca hari-hari tapi kita tak pernah tahu apa nak guna dia. Macam kita lah tuan-tuan, orang bagi pisau, macam-macam kita orang boleh guna. Tapi kalau kita tak erti, pakai pisau duduk sarung tu, pakai duduk di dapur tu, ada ketikanya dia jadi senjata, ada ketika dia ni jadi benda yang mana akan manfaat bagi diri kita. Nak motor, nak buat apa, nak masak apa, semua ni mudah. Adanya jadi senjata untuk menyelamatkan diri kita ni daripada diancam oleh musuh. Macam itulah daripada ayat yang Allah Ta'ala bagi ni. Ada ketikanya jadi syifa, ada ketikanya daripada keadaan tersebut untuk jadikan pelindung pendiri kita ni sampai kita tak tahu pun. Allahu Rabbi. Ini dia daripada tujuan yang Allah Ta'ala bagi PKP ni, untuk kita renung balik nikmat Allah Ta'ala banyaknya. Ayat Quran mudah saja. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu doa daripada ketika kita ni berdepan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan bimbang. Tu keadaan takut. Tu antara zikir yang Nabi SAW baca. Banyak lagi ya. Antara amalan tok guru dulu, masa mengaji pondok dulu ni tuan-tuan, ni lama pasal tak kuliah, cuti. Itu pagi ni dia keluar cerita banyak. Boleh tak? Kau tuan-tuan nak dengar direct ya? Pasal saat lagi ayat 155 tak habis gini. Nak sampai 157 kita bagi masa berapa lama cikgu? 40 minit. Kau sampai depa tamu ni, cuma balik ah. Kan? Masa duduk mengaji pondok dulu, ingat lagi apa nama tok guru pondok Bukit Tembaga. Dia ambil ijazah ilmu sikit lah, abang beda perisai diri ni. Cerita dia tuan-tuan, dia mengaji di Mekah. Dia mengaji di Kelantan. Dia nak balik mai. Waktu tu tuan-tuan, mana ada lagi daripada Lubuh Raya, apa nama pantai Timur Barat tu, Timur Barat kan. Tak ada lagi jalan lautan gede balik mai. Orang balik kata kot tu, hang nak balik kot tu ya Allah, dengan gajah, dengan rimau binatang liar semua dah. Dia balik biasa tuan-tuan. Yang peneman dia hak duk bawa barang dia, binatang hak yang duk bawa dia bukannya lembu, bukannya kuda, rimau tuan-tuan. Tanggung dia barang dia balik daripada Kelantan balik mai sini. Tu dia kata tok guru, Muhammad,
Baca apa dia ni? Kena ada lah sikit juga kita pun. Abang beda pendinding, bukannya suruh pergi duduk cari syuhrah, bukan suruh pergi duduk cari pantang sikit, nak buka bunga silat lalu. Ada juga hang ngaji aku tu. Pasal apa? Hang ngaji silat tak dah habis. Silat ni tuan-tuan sebenarnya ilmu ahli sufi. Ilmu pertahanan diri ni adalah ilmu ahli sufi. Cuba tuan-tuan tengok balik dalam seni persilatan. Apa yang dia guna? Zikir cukup banyak. Kalau orang yang tahu. Selawat syifa kena seluruh amal. Ya Qahar ya Jabbar, baca elok kata nanti kalau hang tak amal daripada selawat syifa akan jadi isim. Bukan isim PN huruf tu. Faham tuan-tuan tu. Saya bimbang juga kok cerita ni. Apa isim ni? Isim lain, isim PN huruf tu lain. Hak tu dalam perkataan. Hak isim ni dia duk kira nak jokoh orang. Ada yang kira nak buat penampak orang mampu, dia tak kira penampak orang ni. Jadi nak bagi tahu kata amal juga, sebab dalam ayat-ayat yang diamal dia kata balik baca daripada mana, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Ini antara ayat-ayat yang mana boleh membatalkan ataupun melemahkan senjata-senjata orang yang kafir. Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Baik, jadi kita sambung ayat ni. Bila dah Allah subhanahu wa ta'ala uji daripada rasa takut, minal khawfi wal ju'i, dan rasa lapar. Daripada mana? Dengan sabit kekurangannya harta, dengan sabit kekurangannya daripada orang kata duit kupang, dengan sabit kemaraunya. Sebab tu ayat yang di kedepan Allah Ta'ala kata daripada minal khawfi wal ju'i wa naqsib minal amwal. Mai mana rasa takut, mai mana rasa lapar, disebabkan daripada kamu ni ditahan, disebabkan kamu ni terhabas, disebabkan kamu ni diuji dengan Allah Ta'ala dengan pelbagai musibah, yang mana kamu tak boleh keluar nak pergi cari makan, yang mana kamu ni payah nak berniaga, yang mana kamu ni akan jadi daripada mana orang yang mana habis putih bekalan dia. Maka Allah Ta'ala uji pula rasa lapar. Bila dalam keadaan rasa lapar tu, Nabi SAW pun ajak lagi, jangan hang duduk tunggu nanti lapar. Usaha dan juga berpegang teguhlah dengan Allah. Banyakkan berzikir pula. Nabi ajak lagi, kalau sakit zikir lagi, rasa pedih perut zikir lagi. Memang dia kata ustaz takkan zikir saja boleh lega, kena pilih cari ubat. Habis tu orang kata untuk tahan nafsu, untuk tahan hati ni. Ingat sebab apa Allah Ta'ala bagi ni, dia bukan bagi saja. Ni adalah daripada kafarah dosa, ni adalah daripada nikmat. Untuk aku ni dapat pahala, untuk aku dekat lagi. Pasal apa? Aku boleh zikir banyak. Tidak tuan-tuan, kita bila ingat Tuhan banyak? Bila ingat Tuhan banyak? Sakit lah nak cikgu nak. Tak sakit kau dia naik mutu Allah akbar, piu sana piu sini. Bang hak kita ini gila mutu. Pantang pula dia kata ni, lepas dah daripada 10 km tak mana makan sedap ni. Dia kata puas dah duduk dia makan rumah. Bini pun sampai kata abang we jemu duduk pusing. Kerja lauk tu, habis masak kicap, gulai. Habis gulai, masak ayam. Habis kicap, gulai. Kerja muka tu dia kata aku pun tak naik muka. Dia kata naik kicap dah. Ni dia kata buka balik. Jom kita pergi petai berdeka. Buat apa? Kita pergi kena mi kuah pula. Kena mi udang kau. Lama dia kata. Nak bagi tahu kata, oh bila time ni lah, time sakit ni lah tuan-tuan, ingat Tuhan banyak. Allah Ta'ala uji saya tuan-tuan. Dalam musim PKP ni apa dia? Kena habuan sikit, operate perut ni. Waktu tu lah tuan-tuan, Allahu Rabbi antara hidup dan mati. Itu dia nikmat. Nikmat apa? Hak sebelum ni boleh makan, tak kira time. Sesah lagu mana pun. Bini suar saja puak buah, orang suar saja makan. Balik pula tunggu giliran pula abang makan tak lagi, makan dia dah. Lepas tu pula kadang-kadang tu menipu setengah, tak makan lagi, padahal makan tengah nak mampu dah kenyang. Tapi buat kena ambil hati bini. Makan juga. Lepas tu lah kali Allah Ta'ala bagi uji. Mana jadi tuan-tuan? Appendix tu. Tu dia kata dia suruh aku rehat. Makan terlalu banyak ni, dia kata sampai buncit perut-perut. Time tu baru kita ingat Tuhan. Itu dia kata nikmat boleh makan. Nikmat boleh makan. Pasal apa? Hak nak operate tu dia kata dia kena tunggu semalam puasa. Yang kita didengar sakit apa bala, insya-Allah akbar. Dan ni baru kita dah ingat kata ni ayat yang aku baca. Minal khawfi wal ju'i. Yang pertamanya bila dah sakit ni tuan-tuan, dia ingat ke Tuhan.
Ya Allah, apa lagi dosa aku ni? Macam kita lah no. Tak larat mangkit ni. Kalau nak duduk payah ke jadi sepa dengan kes. Tuan-tuan tahu kes. Bekho lah. Nak duduk tu dia buat turun buak pun pelan-pelan. Dia nak mangkit pun angkat buak pelan-pelan. Dia bunyi apa dia? Bukannya doa dia. Allah. Nak duduk pun Allah. Nak baring pun Allah. Macam sihat dia. Ada bunyi ke tu? Jaga-jaga. Cuih mangkit Allah. Dia kata lewat dah. Sepak putih batu, babi tu. Padahal putih batu bukannya babi dia sepak. Nampak? Tak ingat dah ke Tuhan. Ni nak makan pun sikit Allah, nak boleh masuk dalam mulut, ini nikmatnya. Bila kita mana kita faham. Allah Ta'ala bagi ujian ni untuk apa dia? Ni dia lah masa dia untuk aku dekat dengan ni. Ni dia lah daripada mana apa yang aku buat silap dulu ni. Pasal apa? Nabi suruh ajak kita ni tuan-tuan makan kunyah 40 kali. Kita ada rasa macam dah hancur sikit, telah. Lepas tu main-main tang saluran tu halui. Nak cerna tak boleh, disumbat tang tu. Tu dia jadi penyakit. Nabi ajak dah, kata rehat dulu, jangan minum air lagi lepas dia makan, lebih kurang dalam setengah jam. Kita ada sama-sama habis makan nasi, balas air lalu. Tak ada rehat dah. Tak ada nak cerna lagi. Tuan-tuan. Tu dia kata. Baik, Nabi ajak apa lagi bila mana dalam keadaan kita ni ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan musibah, kesakitan. Nabi suruh baca banyak. Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Hayyun Ya Qayyum. Tuan-tuan, kita tak ada duit, Ya Hayyun Ya Qayyum. Kita sakit, Ya Hayyun Ya Qayyum. Kita hari ni Allah Ta'ala uji, dibuang kerja, Ya Hayyun Ya Qayyum. Allah kan? Kilang Sony tutup pula, dia kata, lamanya ada kerja kilang Sony, tahulah kerja mana. Kan? Ada kerja di Penang, kata ada kerja di Kulim tu pun berlambak, kata tutup. Kata kami nak cari mana lagi. Punca orang kata rezeki untuk nak sara nak bini ni. Allah Ta'ala kata jangan hang cepat melalui. Balik kat aku dulu. Aku buka lagi. Sebab tu Nabi akan tambah lagi. Bila mana diuji lagi dengan musibah yang cukup kuat, Nabi baca bi rahmatika astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Nabi tambah doa ni. Dalam doa ni Nabi tambah lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum wa aitu an yang maha hidup. Lagi menghidupkan, bi rahmatika astaghis, kepadamu lah, dengan kasih sayangmu lah, aku mohon pertolongan. Kita nak bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, 7.30 ni. Tak boleh lama-lama. Jadi kita ambil daripada kesimpulannya, apa dia? Daripada ayat yang ke-155, Allah Ta'ala kata, aku uji kamu dengan rasa sakit, dengan ketakutan, dengan rasa lapar, daripada kekurangan kata benda, minal amwali wal anfusi, daripada kematian, daripada jatuh sakitnya diri kamu ni, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan juga kekurangannya daripada buah-buahan. Mai musim kemarau pula, Allah aku dia duduk baca dah, tahun ni musangkin tak jadi pasal apa? Kemarau panjang. Duduk tengok bunga mula duduk keluar dah ni, dia nak tunggu guruh mai pecah kali lagi. Dia kata kalau lekat kali ni musangkin boleh pergi ekspor Jepun pula. Kaya melana. Dia duduk baca tu. Dia tak baca ayat depan Allah Ta'ala baca tu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kekurangan daripada buah-buah. Dia tanam tahun ni tuan-tuan, padi tak jadi, kena bom dia ni. Faham kena bom. Orang buat benar ni tahu kena bom. Jadi benar perang tu. Allahu Akbar Ustaz. Dua relung terak rapat. Orang buat benar ni tahu tu. Nak boleh berapa ni upah mesin pun dia kata kat 100 lebih. Lepas tu traktor lagi lah pula, dia kata mana sebuah racun pakai orang, pakai drone. Nak bayar lagi. Padi benih saja pun tak habis bayar lagi hutang. Dia kata kampit dulu boleh lah harga dia RM15, lah naik sampai kat 50. Dia baca lagu tu. Dia melalui tak kira. Hak orang yang cok kelapa, hak orang yang motong, hak menega. Ni Allah Ta'ala uji.
Nak ingatkan aku tak? Kalau tak ingat, Allah Ta'ala tarik lagi kita ni tuan-tuan. Allah Ta'ala tak bagi pahala. Sebab tu jangan jadi daripada kalangan orang kafir. Pasal apa? Allah Ta'ala kata kepada mereka ni, وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Tidak adalah bagi mereka ni di akhirat nanti daripada habuan. Apa yang Allah Ta'ala uji dulu, kalau mereka sabar sekalipun, kalau Allah mereka ni buat baik sekalipun di dunia ni, فَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Tak ada langsung. Habuk pun tak ada. Sebab tu kita tak mahu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala uji kita di dunia ni, biarlah ujian ni jadi gandaan pahala. Biarlah daripada ujian ni jadi untuk kita ni topak pahala bagi banyak. No, aku nak raih daripada mana? Pelepasan daripada api neraka Allah Ta'ala dengan ujian. Ini kata yang beruntung. Sebab tu ayat yang mana ke 156 Allah Ta'ala sambung, wabashiris sabirin. Kan? Ayat yang mana Allah Ta'ala kata, lepas daripada mereka ni kena ujian, terima, reda, sabar dengan ujian Allah Ta'ala, sabar dengan ketetapan Allah Ta'ala ni, wabashiris sabirin alladhina idza asabatuhum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ini siapa? Orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin bahawasanya setiap daripada sekecil-kecilnya ujian tadi ni adalah daripada pahala, yang bila mana diuji, cepat-cepat mereka ni kembali kepada Allah dan ingat daripada apa yang mereka lakukan kesalahan untuk taubat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata, wabashiris sabirin. Bergembiralah kamu. Gembira mana? Di dunia ni hang dapat hadap dengan sebaik-baiknya untuk jadi orang yang mana cekal hati dia dengan ketetapan Allah. Orang yang reda hati dia ni. Sebab dia nak masuk dalam golongan orang yang bila mana Allah Ta'ala kata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu ni kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu ni reda dan Allah Ta'ala reda kepada kita. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ujian ni tuan-tuan, untuk dia uji kita ni, hang sabar dah, hang reda dah, hang suka dah dengan ketetapan aku, supaya apa? Bila hang balik ke aku nanti, aku suka kepada kamu. Allahu Akbar. Tidak tuan-tuan, kita ni tuan-tuan nak tengok anak-anak kita ni, nak tengok anak-anak kita ni sungguh-sungguh belajar ke, sungguh-sungguh dia buat satu perkara, awak kita bagi dulu ke dengan orang kata habuan, kita bagi upah dulu dah, kita suruh lubak je. Abang, tolong saya kat ayah buat apa? Basuh mucu. Kan? Basuh kereta. Oh, kata ayah ni orang tengah duk main Mobile Legend. Ada saja. Ni saya pasal apa? Nak habis ni. Kan main game online lah ni. Oh, tuan-tuan. FF lah. Tuan-tuan tahu FF? Main tak? Mudah. Kau sama naik dengan anak. Kita lawan dua kemudian ni dengan anak. Free Fire belum. Duk main dengan anak dia dulu Mobile Legend lah. Mobile Legend pun masuk pertandingan kolam rendah tu. Peringkat kolam menengah pun dah. Kerja duk tumpu mendatang tu. Suruh bayar nanti Zat. Suruh mengaji nanti Zat. Ni, anak kena rotan nanti Zat je. Bubuh 3.2 pun tahu. Kan? Tuan-tuan, cabaran nak ajak anak-anak lah ni. Pasal apa? Kawan tengok online. Tanya kawan, dia semayang tak lagi? Tak lagi? Hampa berhenti Zat dulu. Tak lagi sama lain. Tu, nak suruh basuh kereta Zat nanti Zat. Kita duk tengok ni, nak bagi upah ni, ayah nak bagi upah ni. Basuh kereta. Basuh kereta tengok pula. Kalau basuh takat cerok ayah, ayah boleh buat. Mau cuci bos sabun. Kan, kita nak bagi satu-satu pun macam-macam juga kita buat kat anak kita kan. Anak basuh kereta, basuh dia dah. Takat cerok ayah boleh. Tu kita nak bagi upah macam mana? Maksud dia apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala nak bagi lebih ganjaran dia pun bukan sekadar kata dia bagi sikit-sikit. Untuk kita tengok tu, nak tengok sabar tu, barulah dia nak bagi kita ni dengan reda dia. Baru dia suka kepada kita. Sebab apa? Kita tahu dah, aku buat apa yang Allah Ta'ala suruh ni dengan hati yang lapang, ikhlas, Allah Ta'ala akan bayar lebih lagi. Allahu Akbar. Sebab tu wabashiris sabirin. Mana Allah Ta'ala kata, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah. Depa lah siapa? Orang yang bila mana sabar dengan ujian Allah, reda dengan ketetapan Allah, dapat salawat. Apa? Kalau kepada baginda Nabi SAW selawat Allah,
dengan makna ketinggian darjat. Kepada orang yang beriman, bila mana dapat daripada selawat Allah, orang yang mana Islam dapat selawat Allah, iaitulah daripada mana? Syafaat dan pengampunan. Oh tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian, kita dapat pengampunan kifarat dosa, lepas tu pula kita dapat syafaat Nabi. Tak mau lagi ke? Ni yang kata wabasyiris sabirin. Ni yang dikatakan dengan bergembiralah orang yang sabar. Bila mana Allah Ta'ala uji, malah macam mana keadaan pun, kadang-kadang bini uji, Allah Ta'ala uji, tak kena pada bini, kena pada lelaki, tak kena pada suami isteri, kena pada anak-anak, tak kena pada anak-anak keluarga kecil kita, kena kepada keluarga besar kita, kena kepada tempat kerja kita. Bila mana sabar saja tuan-tuan, orang yang hadapi dengan hati yang redha, hati yang mana tabah, hati yang mana kuat pergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dapat rahmat. Sebab tu kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sampai pada satu bab pada menyatakan penyakit-penyakit hati ni tuan-tuan, dia kata ketahuilah bahawasanya takwa itu mempusakai akan taubat, dan taubat itu mempusakai akan amal, dan amal itu mempusakai akan harap, dan harap itu mempusakai akan rahmat. Maka barang siapa yang tiadalah dalam dirinya taqwa Allah, maka tidak adalah baginya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmat Allah? Kasih sayang. Kasih sayangnya Allah Ta'ala di dunia ni tuan-tuan, pasal apa? Dia bagi kepada kita ni daripada ujian untuk kita hadapi dengan sebaiknya, dengan tabah hati. Bila pi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tengok daripada amalan kita, dia tengok dengan sabit kita yang bergantung hati dengan Allah, maka kasih sayang dia akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang dapat hidayah. Hidayah apa? Bila mana kena ujian, sabar hati dia, teruskan perjalanan. Sebab apa? Nama saja kita ni duduk di atas muka bumi, maka adalah tempat ujian. Bila mana kita masuk di dalam alam barzakh, daripada tempatnya untuk kita permulaan hitung amal. Bila sampai saja hari kiamat, di situlah yaumul jaza, di situlah hari pembalasan. Maka bila mana kita tahu kehidupan kita ni di atas muka bumi adalah tempatnya kita ni untuk diuji, maka bersiap sedialah hati kita ni tuan-tuan untuk terima hidayah Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi hidayah tersebut bukannya dengan jalan kita duduk dalam majlis ilmu saja. Banyak cara tuan-tuan Allah Ta'ala bawa mai dengan ujian ni, antaranya untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja tuan-tuan yang mana saya sempat sampaikan. Walaupun zikir-zikir ni banyak lagi sebenarnya. Nabi ajak zikir pada ketika kita ni sakit, lapak tuan-tuan, zikir ketika kesempitan dihadapi dengan segala duit kupang yang mana kita ni, Allahu Akbar, hari ni semua orang duk mengeluh pasal ni saja. Ada lagi zikir-zikir yang tak sempat kita baca, insya-Allah. Kalau Allah Taala izin untuk berjumpa lagi dalam kuliah-kuliah yang seterusnya, insya-Allah kita akan sambung dalam kitab Al-Azkar tu, banyak zikir dan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan daripada ayat yang ke-155, 156, 157 yang kita baca pada pagi ni untuk kita ambil iktibar, untuk kita jadikan sebagai bekalnya kita ni tuan-tuan hari muka, untuk kita ni jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang kurang tu adalah kelemahan ilmu saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita tutup majlis kita ni dengan kafaratul majlis dan surah wal ans. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana
فرد إلي عند آجتنا إليه يا حي يا قيوم فلا يفوته شيء من علمه ولا يؤوده. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا يدمع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغفر الله.